Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang saya kasihi Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Ruzami Ramli selaku Presiden IQ, juga Rektor KUIPS yang sekarang merupakan tugasan yang dia ambil dah 7 bulan 7 bulan, dan juga merupakan, sebelum itu beliau sebenarnya Dr. Rora memainkan peranan penting untuk memastikan survival Smart IQ ni. Saya apabila duduk di Perlis ni, kadang-kadang saya nak minta untuk IQ tu daripada Maib. Saya ada rasa macam berat sikit. Saya rasa macam saya minta untuk diri saya sendiri. Dia lambat sikit. Walaupun patutnya boleh lah, IQ tu bukanlah harta saya. Tapi macam tu lah kita, bila benda tu duduk di dalam diri kita, kita nak habaq bagi ke IQ tu, kita rasa macam minta main bagi dekat saya. Tapi IQ adalah merupakan khazanah besar perjuangan sunnah di Malaysia ni. Yang saya sekarang, Dr. Rora, dua tanggungjawab dia lah. IQ nak kena tengok, KUIPS lagi besar. KUIPS ni bajet dia besar, ratus-ratus juta memang dah ada. Tapi bagaimana nak meneruskan kesinambungan itu. Yang saya kasihi lah Ustaz Rosli. Ustaz Rosli ni saya serba salah sebab dia tak ambil gaji. Saya tahu dia ikhlas, tapi kadang-kadang ialah dengan kepakaran dia. Ustaz Rosli ni belajar di Australia, ya, di mana dulu? UK dulu, kemudian Australia. Dia khidmat percuma, dan ini adalah merupakan sumbangan besar dia, kan? Bukan khidmat saja, nak pegang IQ ni, orang kritik pun banyak. Kadang-kadang ibu bapa tak puas hati, marah kat pengetua, kan, marah kat cikgu. Kadang-kadang mesej tu mai kot saya tu kena tanya dia. Dia tanya, apa cerita ni, kan? Kita nak tanya Ustaz Rosli banyak sangat pun kita kesian kat dia. Kita tahu dia buat kerja ni bukan ada gaji untuk membawa kejayaan yang besar ni. Ahli jawatan kuasa yang lain, pimpinan IQ dan hadirin sekalian. Dulu masa, saya nak cerita lah. Dulu masa saya buat Ibn Qayyim tu, kecil ya. Kadang-kadang mingguan ada kuliah. Saya bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang sebahagian dia dah meninggal, dah ada, buat kutip collection, kutip duit mingguan kuliah ni. Tabung tu jangan masuk dalam rumah saya. Saya tak mau orang kata saya ambil duit tu. Jadi tabung tu pergi kepada IQ untuk buat benda-benda yang lain. Kadang-kadang bagi makan dan seumpama. Sehinggalah kecil je masa tu dia orang buat macam tu ya, kira. Saya ingat saya pernah cerita dulu, Dr. Jihad daripada Fatani, gambar dia pun ada. Dia datang bersila, kami jemput dia. Dia ceramah di IQ. Hadirin lebih kurang 80 orang begitu. Saya kata saya minta maaf kat dia sebab kami ni tak ramai lagi. Cerita lama. Saya pun 20-an lebih macam tu. Kira orang putih kata loose cannon lah, kan. Dia kata kat saya, ini pun banyak. Saya, Dr. Jihad kata, mula dengan beberapa orang dalam dakwah. Tuduhan Wahabi lah apa itu. Setiap tempat kadang-kadang saya pergi ceramah, ada orang pecahkan kereta, pecahkan tayar. Tapi yang hari ini sudah begitu ramai yang mengikuti dia. Dr. Jihad, Allah takdirkan dia meninggal awal.
2 minggu lepas saya ke Fatani. Anak saya Intisar yang nombor 2 tu, dia belajar di Universiti Fatani, Dr. Ismail Lutfi di Yala. Sebenarnya di Fatani lah. Satu majlis besar convocation Universiti di Yala itu, Universiti Islam Fatani itu, pimpinan Dr. Ismail Lutfi, yang dibantu oleh banyak negara Arab. Kita MAIPS juga menyumbang. Kalau pergi ke masuk ke universiti tu akan ada satu bangunan kuning biru tu, bangunan Quran Sunnah tu, ialah sumbangan MAIPS, Kesumbangan Majlis Agama Islam Perlis. Tuanku Raja Perlis sendiri pergi rasmi di Patani. Di sana baru ni kami pergi, Dr. Ismail Lutfi tengok berapa kali dia menangis melihat kepada jumlah pelajar yang keluar ribuan. Daripada muda Dr. Ismail Lutfi tu pernah datang ke IQ masa tu selekeh lagi, sehingga bila dia datang ramai kita berfikir nak besarkan IQ. Daripada muda lah orang nak habaq ni Wahabi daripada Thailand. Hari ni universiti dia besar, ramai. Dia bagi anugerah banyak, termasuk salah seorang yang hadir yang menjadi ketua Ittihad kepada ulama dunia yang baru dilantik menggantikan Ahmad Risuni, iaitu Dr. Salim Jufri, yang diberi anugerah Al-Alim Rabbani oleh Universiti Fatani. Saya bila lihat perjuangan yang panjang yang dilalui, alhamdulillah, oleh orang-orang yang memperjuangkan sunnah ni. Kita ini kalau kita mau lalui jalan yang dapat duit banyak, kita tak lalui jalan ni. Kita pergi lalui jalan jampi, jalan meroncung tangan kita, jalan orang bagi duit siapa jangan tanya, jalan selok terai jumpa Nabi. Tapi kita lalui jalan ini, dan mudah-mudahan kita sabar di atas jalan ini. Dakwah memang ada ujian. Ini untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang belajar. Dakwah bukan entertainment, seorang entertainer yang naik atas pentas supaya orang bersorak kepadanya. Dakwah ialah membawa misi Islam ini, membawa misi agama. Sebahagian sahabat-sahabat lama di dalam perjuangan ni IQ ni daripada dulu. Dakwah demikian sifatnya. Quran kata minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang yang beriman ada orang yang benar janjinya dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di kalangan mereka ada pun yang telah selesai tanggungjawab itu, jumpa Allah. Wa minhum man yantazir. Di kalangan mereka ada yang masih menunggu untuk memenuhi janji itu, memenuhi janji perjuangan agama. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak akan mengubah janji mereka. Dan mudah-mudahan kita tidak ubah kepada janji ini. Lama kita mesti berjuang. Apabila kita jelas apa yang kita perjuangkan, kita tidak akan tanya panjang ataupun pendek perjuangan. Ramai orang al-mutasaqituna ala tariq ad-da'wah, gugur daripada perjuangan dakwah. Mudah-mudahan kita hidup dengan dakwah ini dan mati di atas jalan dakwah ini, insya-Allah. Kita perlukan generasi sambung dakwah ni, generasi yang ikhlas, dan Allah memberkati orang-orang yang ikhlas. Tadi Dr. Ruzaimi cerita banyak kami di Perlis ni lah. Di Perlis ni kita macam-macam kita fikir, macam mana nak membolehkan supaya dakwah ni berterusan. KUIPS, saya sebagai pengurusi ahli lembaga pengarah KUIPS, dari segi ownership lah KUIPS tu, Dr. Ruzaimi sebagai ini, datanglah ke KUIPS. Bagi mana yang tak pergi mana, mereka boleh datang ke KUIPS. KUIPS pun banyak pensyarah Arab
dan qiraat dan macam-macam yang kita daripada luar negara. Pelajar-pelajar bukan senang belajar. Sebulan bagi 300, yuran free, duduk pun free. Di Perlis sekarang ni akan muncul Universiti Muhammadiyah Malaysia. Universiti yang pertama Muhammadiyah di luar negara. Dia akan beroperasi di bangunan MAIPS. Muhammadiyah ni ada 172 universiti. Di negara dia 171, yang 172 duduk kat kita. Dia asalnya nak ditubuhkan di Johor. Lepas tu Johor tuduh dia Wahabi. Muhammadiyah ni 60 juta orang ahli dah. Ada 600 hospital, kalau tak silap saya. Dalam satu masa 800,000 pelajar di peringkat pengajian tinggi. Besar. Pimpinan dia mari semua. Sepatutnya baru-baru ni termasuk juga speaker dia dan juga Menteri Pertahanan dia datang ke sini. Tapi kerana mereka sambut hari kemerdekaan mereka datang rumah saya. Dan kita sedang merangka untuk menjadi satu pusat kepada pemikiran dan dakwah di negeri ini. Dan Alhamdulillah dengan kehadiran Dr. Rora ni, satu kekuatan dan ramai yang pindah ke Perlis ni. Dan Perlis insya-Allah akan menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah yang merujuk kepada kitab dan sunnah dan jalan para sahabat tanpa melalui selak tirai. Dan di sini kita tak minta daripada pokok ataupun tidak minta daripada. Tu saya kata kalau boleh minta pada pokok. Dalam hadis, orang yang penuntut ilmu ni didoakan hatta hitan fil ma. Hatta apa? Ikan di air pun doa. Ikan di air boleh doa. Lepas pada ni ikan doa. Dalam hadis unta mengadu kat Nabi. Lepas pada ni minta kat unta, minta kat lembu, minta kat ikan. Non-stop. Kalau kita benarkan pemikiran ini. Sebab itu Allah Ta'ala salah satu tanggungjawab orang ilmu ini, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Dulu kita duk ingat ta'wilul jahilin ni, nak menentang ta'wilul jahilin ni, ingat ta'wil gen liberal ya. Baru ni kita tengok ta'wil semua. Liberal pun tak boleh ta'wil macam tu. Jadi ini adalah merupakan tanggungjawab. Dan IQ, bukanlah kita nak suruh semua orang IQ jadi ustaz. Boleh jadi bidang macam-macam. Dalam perjuangan, dalam pendidikan, tuan-tuan fikir, semua orang menyumbang. Penyumbang-penyumbang ni dia tak pernah tanya pun, tolong habaq Ustaz nama saya kat depa, saya sumbang. Semua orang berfikir mencari redha Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perjuangan. Dan semua yang kita hadir ke sini, kita harap mengambillah ini sebagai amanah. Kerana bagi setiap perbelanjaan kita, terutama yang pergi dengan tajaan, yang belajar dulu, walaupun kita kata mak saya, ayah saya telah bayar beasiswa, ya benar, tapi sebahagian dalam beasiswa itu adalah sumbangan orang lain. Ada amanah ilmu yang orang sumbangkan. Saya takut orang kata cakap pandai pada IQ ni, anak dia tu pun tak mengaji IQ. Dulu saya masa awal saya tak berapa confident sangat. Sahabat-sahabat nak tubuhkan sekolah, saya rasa macam kita belum ready. Pasal saya tahu sekolah ni, masalah sekolah ni ialah masalah nak sustain dia tu. Kelestarian sunnah itu yang payah. Jadi of course lah, apa-apa dia ambil masa sikit-sikit berubah satu peringkat, Alhamdulillah, sehingga Ustaz Rosli ambil perubahan yang banyak. Saya panggil anak saya Dahiyah, dia duduk mengaji di Matri, dia suka mengaji situ. Saya kata kali ini dia kena ikut, dia kena pergi IQ.
Saya menggunakan kaedah-kaedah Saddam Hussein. Jadi jadi dia pun kenalah. Mak dia pun tak ada kata apalah. Jadi dia pun pergi ke IQ. Dia kena korban jugalah kan. Kena belajar lah korban. Kita nak duduk di jalan ni pun berkorban kan. Supaya bukti bahawasanya kita percaya dengan sekolah ni. Dan kita mau fikrah ni supaya anak-anak kita yang belajar. Mungkin satu orang tak jadi tokoh besar datang ke depan. Tapi cara fikirnya itu betul. Saya dulu di IQ ada satu orang driver lori. Dia mengaji IQ. Lepas tu dia kena pergi kerja di Ipoh. Dia driver lori ya, dia tak pandai banyak. Tapi saya kagum dengan dia. Saya tak ingat nama dia, tapi dia selalu telefon saya. Dia kata di sini dia pun percaya pelik-pelik. Tapi saya bertahan dengan apa yang saya percaya. Saya amalkan apa yang saya baca dalam pada hadis-hadis Nabi SAW. Saya ingat bahawasanya apabila kita dapat memasakkan manhaj, cara fikir yang betul, di mana pun orang itu kita letakkan, dia akan berfikir dengan cara yang betul. Dan itu adalah penting di dalam orang yang belajar sunnah. Alhamdulillah, sebahagian daripada muda sampai dah ketua, kita pun akan tahu bahawasanya yang mengubah sebahagian orang sunnah ni bukanlah semua benda dia tahu, kan sempat dia mengaji, tetapi dia ada apa dalam fikiran dia? Dia ada manhaj yang betul, cara, the way of thinking tu yang betul, cara fikir. Kalau orang main cerita kat dia wali main terbang pun, walaupun dia tak tahu betul, dia kata hang ni pelik. Dia ada sense tu. Kalau dia dengar hadis pelik-pelik sangat, Sayyidina Ali pi lawan dragon dua orang kat langit, pi lawan alien dua yang nak serang bumi, dikaitkan kalau dengan Nabi, dia tak pelik. Kalau dikaitkan dengan Ultraman, mungkin betul. Jadi kalau orang tu dia mengaji sunnah, walaupun dia tak pernah tahu, dia mesti rasa benda ni pelik. Macam mana lawan dragon pula ni? Dragon makan orang, lawan alien nak serang bumi. Benda itu sendiri. Baru ni ada lagi hak baru ni. Tarikat hak apa? Cap darah ni. Idrisiyah. Tikam darah. Cap bai'ah. Non-stop benda ni akan mai lagi. Hak baru ni, hak apa nama dia punya bomo tu, tak pakai baju bubuh dengan tasbih penuh badan, hak Kelantan tu pergi buat demonstrasi masa kami pergi tu. Itu lambang ahli sunnah wal jamaah versi apa tu? Ahli sunnah wal jamaah apa macam tu? Perlis ni daripada awal tahun 48 dia letak pegangan perlis ialah ahli sunnah wal jamaah. Perlis ni dia letak game pembaharuan sunnah pada tahun 48 lagi dia letak. Syarat nak menjadi raja Perlis, selain daripada keturunan orang Melayu, lagi keturunan Jamalul lain, hendaklah berpahaman ahli sunnah wal jamaah seperti yang diamalkan di dalam negeri Perlis. Duduk dalam perlembagaan. Syarat nak jadi menteri besar sama, berfahaman ahli sunnah wal jamaah seperti yang diamalkan di Perlis. Saya usaha kerajaan negeri dan seluruhnya. Artinya kalau pahaman ahli sunnah dia tak betul, itu kira gugur. Nak kena buat sidang dewan kan. Jadi ini adalah merupakan negeri ahli sunnah wal jamaah. Dan Alhamdulillah kaitan dengan IQ ni, sebab tu sebahagian program kita buat di sini. Orang kata kat saya, Perlis bukan besar sangat, tak apalah. Saya bagi semangat kat orang Perlis ni, Faiz ni orang Perlis ni. Saya kata dalam majlis, Perlis ni besar pada Singapura, saya kata. Singapura 700 lebih ya, Perlis 800 lebih. Perlis besar daripada Bahrain. Maldives yang daripada pi pun Perlis besar daripada Maldives. Cuma hampa pusing tak habis lagi lah, hampa main kat kangak lah. Apapun, terima kasih banyak kepada semua yang hadir, Smart IQ. Mudah-mudahan terus berjaya. Yang nak sambung belajar, terus belajar. Kalau yang tak mengaji di IQ pun, tolong kempen
mai ke KUIPS. Ada lagi kursi Dr. Zami? Ada lagi beberapa kursi. Beasiswa ada lagi? 150 lagi. Anak dia tak mai, pak dia mai pun boleh. Sambung belajar. Sampai umur berapa tu? Ada had umur? Kalau degree dah? Ya. Ada PhD boleh belajar. Ada master PhD boleh start bahagian Quran boleh buat kan? Boleh mula buat. Jemput anak-anak kita sambung. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan IQ kan terus sambung. Kita ada IQ. Ada universiti. Ada yang luar negara. Kalau saat ni kita ada beberapa universiti sekarang. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Mungkin Muhammadiyah juga. Kalau selaras nanti, saya juga dalam board Muhammadiyah. InsyaAllah kita tengok macam mana. Tapi kita tumpukan dulu pada KUIPS ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita terus akan sambung pengajian di sini. Terima kasih banyak. Tadi saya hasrat tak mau cakap banyak. Saya kata cukup Presiden cakap banyak. Panjang lah saya cakap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.